Okay, so dekat dalam nota awak tu, ini adalah suggestion je sebab ERO ni actually dia ada banyak sangat cara. Dia depend on lecturer awak. Okay, kalau cara saya akan sama dengan cara Madam Niskia. Tapi kalau Madam Jiha dia lain sikit. So dia depend pada lecturer. So nanti tapi saya tak tahulah nanti dalam tutorial Madam Jiha dia buat macam mana. Dia ikut cara awak ataupun dia ajar cara dia. Itu depend on dia lah Tapi memang saya dah bagi tahu awal lah cara saya ikut cara Madam Miskia. Kalau cara Madam Jiha dia agak beza. Tapi yang ini adalah dia punya suggestion sahaja. Okay, suggestion sahaja. Kalau ikut cara saya, okay, apa kita nak buat sebenarnya Okay, sekarang ni ERO ni awak nak cari inverse. Okay, tapi kalau kita nak cari inverse, apa kita nak buat? Matrik yang dia bagi ni, okay, matrik A ni, kita akan letak dia di sini. Okay, ini maksudnya awak salin balik lah. 1, -1, 2, 2, 0, 3, 0, 1, -1. Okay, ini awak letak di sebelah sini dan awak akan letak satu garis. Okay, dan sebelah dia wajib identity matrik. Okay, yang ini wajib. And then, daripada form ini, kita akan ubah dia menjadi ini. Kita akan ubah dia maksudnya daripada 1, -1, 2, 2, 0, 3, 0, 1, -1, kita akan ubah dia jadi identity dekat sebelah sini. Kita nak jadikan dia. Maksudnya kat sini 1, okay dah betul lah dia ikut 1. Kalau kat bawah ni 2, ni tak nak 2, kita nak 0 sebab kita nak jadikan dia identity. Macam tu lah So, bila awak dah jadikan dia identity menggunakan operation-operation yang saya cakap tadi, okay, nanti kita akan dapat automatically dekat belakang ni adalah inverse untuk matrik itu. So dia tak perlu pakai adjoint, dia tak perlu pakai property. Dia akan dibuat macam 2 row 1 tolak dengan row 2 macam tu sebab kita nak jadikan dia kosong. Misal kata macam tu lah. Okay, kita tengok kepada nombor dia. Okay. Ini dia punya introduction. So kita tengok soalan kalau kita nak ubah dia. Sekejap ni saya tulis. Ni memang inverse lah. Bila kat sini dah jadi identity, automatic dia kat sebelah tu adalah inverse dia. Okay, so kita buat first step. Salin dulu matrik A. 1, -1, 2. Okay, lepas tu 2, 0, 3. And then 0, 1, -1. Okay, salin dulu and then awak buat satu palang dan sebelah dia salin identity. Okay. Kalau yang saya punya cara, cara saya ni memang akan sama untuk semua nombor. So awak tak perlu fikir banyak lah, awak memang akan pakai sama je. Okay, cara saya, first, awak settlekan kolom 1. Okay, kolom 1 yang ini. Settlekan yang ini dulu. So maksudnya kolom 1 mesti settle jadi 1, 0, 0. Okay, ini cara saya. Kita settle by column. Yang kedua, kita settle kolom 2. Macam tu je. Kolom 2 mesti kena jadi 0, 1, 0. Okay, kolom 2 yang ni. Kolom 2 yang ni pula. Kat sini kena 0, kat sini kena 1, kat sini kena 0. Dan yang ketiga, kolom 3. Saya tak ikut suggestion yang dekat dalam awak punya nota Tak sama dengan saya punya cara. Okay, kolom 3, 0, 0, 1. Okay, ini kita punya aim. Okay, apa nak kena buat. Okay, so kita tengok dulu kolom 1 kita. So, kolom 1 awak yang berada di sini. 1 dah settle. So, tak perlu buat apa-apa. Sekarang masalah kita adalah ini sahaja yang perlu ditukar menjadi 0. So macam mana nak tukar dia jadi 0? Okay
awak kena tulis operation dia. Okay, ini berada di R2. Ni R2. R2 maksudnya row 2. So R2 awak letak star. Maksud star kat situ maksudnya awak ubah R2 sahaja. Okay, kita tak ubah row lain. Kita ubah row 2 sahaja. Okay, dekat sini apa kita nak buat? Okay, kita nak jadikan dia kosong. Instead of 2, saya nak jadikan dia kosong. So, untuk saya punya cara, okay, dekat depan ni confirm always awak buat operation tu dekat R2 lah. Okay, maksudnya R2 ni 2, kita nak tolak dengan diri dia sendirilah kan? Betul tak? 2 tolak 2 dapat kosong, betul? Betul kan? Betul, madam. Okay, dia akan tolak dengan 2 diri dia sendiri kan? Tapi 2 ni dia mesti kena ada satu row lain yang kita kena letak. Maksudnya kita tak boleh, kita buat R2 tolak 2 je tak boleh. It's not valid for ERO. Dia mesti dekat sini ada row, dekat sini pun ada row. So kat sini kita kena fikir nombor apa. Macam tu lah. Okay, untuk saya punya cara, kalau yang R1 tu awak memang dah dapat 1, maksudnya awak akan tolakkan dengan 2 R1. Sebab nanti awak tengok 2 tolak dengan 2 darab 1. So dapat 2. So 2 tolak 2 lah kiranya. So dapat kosong kat situ. Okay, yang ni mesti kena ada row apa. Yang ni pun mesti kena ada row apa. Dia tak boleh just awak tolakkan dengan satu constant. Dia tak jadi. Itu bukan ERO. Kalau awak buat benda tu, awak tak akan dapat ni inverse dekat belakang. R2 star tu, itu inverse dia nanti. Bukan, Ya, R2 untuk- star ni maksudnya identity. awak ubah row itu. Ubah. Maksudnya nanti nombor yang dekat R2 semua ni, nombor dekat R2 ni akan berubah mengikut operation yang awak letak dekat dia. Okay. So, sekarang kita tengok yang next step dia ni saya kata jangan careless. Okay, sebab sekarang ni dekat atas awak cuma ubah R2, so R yang pertama dan juga R yang ketiga salin balik. Jangan salah salin. Kalau tak nanti awak punya jawapan akan salah. Okay, yang kita tak ubah salin balik. Okay, so yang R2 kita ubah ni, okay, saya letak kat sini lah untuk permulaan. Lepas ni awak dah expert, awak dah tak perlu dah letak kat tepi ni. Tapi untuk permulaan kita letaklah 2 0 3 0 1 0. Okay, kita tolak dengan 2 R1. So maksudnya any number dekat R1 awak darab dengan 2. So first kali awak akan dapat 1 darab 2, 2. Negatif 1 darab 2, negatif 2. 2 darab 2, 4. And then 1 darab 2, 2 dan 0, 0. Okay, lepas tu kira. Ini tolak untuk semua So 2 tolak 2, 0. 0 tolak 2. So jadi 2 lah, jangan silap. 3 tolak 4, negatif 1. 0 tolak 2, negatif 2. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 0, 0. Inilah item untuk awak isi dekat row kedua kita. Sebab kita dah tukar tadi. So row kedua saya akan jadi. Saya letak ni lah. 0, 2, negatif 1. Negatif 2, 1, 0. Itu maksud dia. Tapi kalau awak pakai je lah satu warna pen. Tak perlu tukar-tukar. Ni saya nak nampakkan je apa yang saya ubah. Madam. Ini kan madam pilih kolom 1. Boleh ke pilih kolom 2, kolom 3? Boleh, tapi untuk template saya lebih senang saya akan pakaikan yang saya ubah ni. Maksudnya untuk yang first ni, reference saya adalah row 1. Kalau step kedua, reference saya adalah row 2. Sebab saya dah tukar jadi 1.
Sebab apa saya buat macam tu? Sebab nanti kita akan tolak dengan nombor itu sendiri. So memang confirm dia akan dapat kosong. Boleh tapi nanti awak punya apa? Awak punya operation akan berbeza dengan saya lah. Dia sebenarnya tak kisah pun. As long as awak dapat kosong. As long as awak dapat satu. Ini cara, kiranya saya bagi awak ni template yang macam mana saya gunalah. So kalau macam ni reference saya row 3. Okay, so maksudnya ini reference yang kat belakang ni. Reference ni bergantung pada kolom mana yang awak tukar. So kalau macam saya, kolom 1 saya akan ambil reference saya R1. Ni tetap. Ni tetap untuk semua nombor matrik. Semua matrik lah. Kalau pakai template saya, benda ni memang tetap untuk semua matrik. Kalau macam yang awak cakap tu, itu tak tetap. Itu ikut logik. Pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma nanti takut dia akan lebih. Awak punya step tu akan lebih daripada saya punya step. Sebab saya punya step paling maksimum 9. Paling maksimum sebenarnya 9 operation lah. Dia tak akan lebih daripada 9. Madam. Macam mana boleh jadi 2, negatif 2, 4 yang warna biru tu? Ni row 1. Row 1 darab 2. Sebab ni. Oh, okey. Okay. Lepas tu, untuk yang saya tengok yang saya punya yang first, saya punya aim 100. Aim saya dah settle. Kolom 1. So sekarang saya akan pergi kepada kolom 2. Kolom 1 jangan usik dah. Okay. Kolom 2, saya perlu jadikan dulu dia 010. So first benda yang awak kena jadikan dia adalah 1 dulu. Maksudnya yang dekat tengah-tengah awak kena tukar jadi 1. Ini. Yang ini Okay, yang ni awak kena tukar jadi 1. Kita mesti tukar 1 dulu Jangan tukar 0 dulu. Tukar 1 dulu. Sebab saya punya template nanti awak kena tolak dengan diri dia sendiri. Lagi senang nak ingat. Tak payah awak fikir, apa nak jadikan dia ni 0? Macam tu. Lagi pening nanti. Okay. So sebab nanti awak punya matrik tak semestinya nombor macam ni. Dia akan jadi pecahan. Bila masuk pecahan, nanti pening kepala. Awak nak kena fikir, nak kena tolak dengan apa kalau kita nak jadikan benda ni 0, macam tu. Dia akan macam ni sikit lah, complicated sikit nak fikir. So sekarang ni, saya still lagi akan ubah row 2. Sebab 2 berada di row kedua. Okay. So row kedua saya, untuk awak ubah dia jadi 1, okay, 1 je cara. Which is, saya akan darab dengan pecahan. Maksudnya saya nak dapatkan 1 kan. Saya darab dengan apa? 2 darab apa dapat 1? Maksudnya macam bahagilah. Macam bahagilah sebenarnya kan. Sebenarnya kita bahagi. Kita nak dapatkan 1, means saya akan buat 2 bahagi 2. Tapi sebab ERO, dia punya cara tulis tak boleh tulis bahagi. Kita tak boleh tulis macam ni. Benda ni salah. So sebab tu kita akan buat dia as darab. Tapi kita darab dengan pecahan. Macam tu lah. Okay. So 1/2 R2. Dia kena buat macam ni lah. Okay. Instead of bahagi, awak letak dia as darab pecahan. Sebab saya punya aim is saya nak jadikan dia 1. Okay. So sekarang saya ubah row 2 lagi. Maksudnya row lain jangan ubah. Salin dulu. Maknanya madam nak tukar yang belah kiri tu jadi yang identity dia lah. Okay. Bila dia dah jadi identity, automatic sebelah kanan is inverse dia. Nanti kita boleh check lah pakai calculator. Okay. So sekarang saya nak tukar R2, which is operation saya is half R2. So half R2 maksudnya semua R2 darab dengan half. So 2 darab dengan half, you got 1. Negative 1, you darab dengan half, you akan dapat negative half. Negative 2 darab half, you akan dapat apa? Negative 1. Okay, Negative 1. Okay, kat sini dapat half. Sebab 1 darab half,
And then 0 darab half dapat 0 lah. Okay. So settle untuk 1. So ingat saya kata tadi, kalau kolom 2 awak nak tukar reference adalah R2. Maksudnya yang kita dah jadikan 1 tu tadi. Okay, so kenapa saya cakap benda tu? Sebab sekarang saya perlu ubah ini dan juga ini kepada kosong. Okay, saya perlu ubah dia jadi kosong. Okay, ni saya buat serentak Boleh je buat asing-asing tapi saya buat je serentak terus. Sebab lagi jimat masa. Tak payah awak nak salin banyak kali. So sekarang saya akan ubah R1. Okay, saya kata tadi ikut template saya. Kat sini always ikut je apa kat sini. Kalau kat sini R1, kat sini R1 lah. Okay, lepas tu dia mestilah tolak dengan diri dia sendiri. So tolak dengan diri dia sendiri dan reference awak is R3. So tengok kat sini. Dia tolak -1. So dia jadi apa? Tolak jadi apa? Positif. Tambah. Dia akan jadi tambah. So maksudnya R1 tambah. R3 pula dah. Reference awak tadi R2, sorry. Kat sini reference awak yang ni, yang kita jadikan 1 ni. So dia akan jadi tambah R2. Nanti dia akan automatik jadi kosong. Okay, untuk R3 pula, sama juga. Ini ikut aja R3. Lepas tu tolak dengan diri dia sendiri. So tolak dengan reference. Tolak diri dia sendiri is tolak 1 lah. And then reference awak R2. Macam tu lah. Okay. Maksudnya template saya, kalau awak tukar dekat Rn, dia kata N. So Rn tolak dengan apa nombor dekat situ dengan reference row dia. Reference row bergantung kepada apa yang awak tukar dekat atas ni kepada 1. Dia sama ada R1, R2 ataupun R3. Depend kepada kolom yang awak tengah tukar. Kalau kolom kedua, mean kat sini reference dia row 2. Kalau kat sini awak tengah tukar row 3, means reference dia row ke-3. Macam tu lah. Okay. So yang penting sekarang, bila awak nak tolakkan, jangan careless. So kalau tak nak careless, kita buatlah macam yang atas ni tadi. Kita salin balik. Salin tengah je lah. Madam. Ya. Saya nak tanya tentang reference tu. Tak faham lah. Reference, itu dia punya template. Maksudnya reference tu ikut pada ni yang awak tukar jadi 1 tu. Row apa? Yang awak tukar jadi 1 tu row apa? Tadi kalau yang first kali kita pakai row 1 sebab kita dah tukar dia jadi 1. Sebab dia dah memang 1. So kat sini reference dia R1. So tadi kita dah tukar row 2. So reference dia jadi row 2 pula. Sebab saya nak reference saya tu matrik nombor kat situ is 1. Saya tak nak nombor lain. Sebab kalau tak nanti awak pening nak fikir nak jadikan dia 1. Nak jadikan dia kosong. Saya punya konsep is bila dia 1 so that nanti dia boleh tolak dengan diri dia sendiri. Macam tu lah. So awak tak payah fikir lah. Tak perlulah fikir nak tolak dengan apa. Okay, lepas tu dia kata tambah dengan R2. Yang ni untuk yang first R2 awak is kosong, 1, negative half, negative 1, half, kosong. Okay, ingat IRO kalau awak buat, kalau awak dah tukar satu kolom ni, bila awak kira balik untuk dia punya row tu, dia tak akan berubah Yang ni, nombor kat sini yang kita tukar ni tak berubah. Kalau berubah means ada something wrong dengan calculation awak. Dia tak akan berubah. Ikut template saya tak akan berubah. Tapi kalau ikut template orang lain, lecturer lain, cara dia ajar, mungkin boleh berubah. So depend kepada awak, dia punya cara lah. Sebab dia memang banyak sangat cara. Saya cuma tunjuk satu cara je. Sebab kalau saya tunjuk banyak sangat cara, nanti awak yang pening. Dulu lecturer saya dia cakap ikut logik awak je. Macam mana nak jadikan dia 1, macam mana nak jadikan kosong. Lepas tu berlambat-lambat lah. Lebih daripada 9 lah. Kadang-kadang sampai 15 macam tu. Baru dapat jadi identity. Yang ni saya ajar awak memang confirm awak akan dapat awak tukar paling maksimum 9 nombor lah. Dia takkan banyak sangat. Okay.
So kita nak tambahkan 1 tambah kosong 1, negatif 1 tambah 1 awak dapat kosong. 2 tambah negatif half. Okay, kalau misal kata dah melibatkan pecahan, better guna kalkulator lah. Takut nanti tersalah. 2 tambah tolak, so jadi tolak half. Okay, so dapat 3/2. Okay, lepas tu 1 tambah negatif 1 juga 0. 0 tambah half juga half. 0, 0, 0. So ini adalah row 1 punya yang baru. Ini row 1. Okay. So kita pergi pula kepada row 3. Row 3 saya buat kat sini. Row 3. Kita ada row 3 tolak row 2. So row 3 kosong 1 negatif 1. 0, 0, 1. Tolak dengan 0, 1 negatif half. Dengan negatif 1 half kosong. Okay. And then we subtract. Okay, subtract 0, 0, negative 1 plus half. So kalau kita pakai calculator, negative 1 plus half. So you will get negative half. 0 plus 1, so 1. Negative half, 1. Okay, so ini row 3 yang baru, ini row 1 yang baru. So saya salin kat sini. Salin pun jangan salah Takut salah nanti sekarang. Row 2 tu salin dululah. Sebab dia tak berubah kan. Nanti takut awak tersalah salin. Ni dia tak berubah. So salin dulu. Okay. Lepas tu baru salin row 1. 1, 0, 3/2, 0, half, 0. Okay. Lepas tu 0, 0, negatif half. And then 1 negatif half, 1. So kita dapat beginilah. So settle 2 kolom. So sekarang maknanya kita kena tukar yang negatif half tu lah. Yang row 3. Yes, kita kena tukar dulu apa yang perlu jadi 1. Tukar 1 dulu, jangan tukar kosong. Tukar 1 dulu, dah dapat 1 baru dia jadi reference. Baru senang kita nak buat dia punya operation. Okay. So, sekarang kita nak pergi kepada kolom ketiga. So ingat kolom ketiga tukar ini dulu. So kat sini saya buat R3 yang saya akan ubah. Nak dapatkan dia jadi 1. So kena darab dengan apa? Actually dia kena bahagi dengan negatif half lah. So kalau dia bahagi dengan negatif half maksudnya dia darab dengan apa? Negatif 2. Yes, negatif 2. R3. Okay, awak check balik lah negatif 2 darab negatif half. So confirm dapat 1. Dia mesti kena dapat 1 bukan negatif 1. So sekarang bila dia dah jadi 1, R3 akan jadi reference kita. Kita salin dulu yang baru. Yang ni row lain tak berubah. So salin. Okay, baru kita pergi kepada R3. R3 kita negatif 2 darab R3. Maksudnya negatif 2 darab dengan semua item dekat R3. So 0, 0, 1, negatif 2, 1, negatif 2. Ni R3 yang baru. Okay. Lepas tu kita tinggal ini nak jadikan kosong dan ini nak jadikan kosong. Okay. Ingat saya kata tadi, awak nak ubah R1 dan R2. Okay, reference awak adalah R3. Dan ini ikut apa yang awak nak ubah. R1, R1 lah. R2, R2 lah. Okay, dan dia mesti tolak dengan diri dia sendiri. So 3/2 tolak dengan 3/2 lah, baru dia dapat kosong. Yang bawah pula. R2 tolak dengan negatif half. So tolak dengan negatif half dia akan jadi tambah half. So jadi macam tu lah.
awak punya operation. Okay, lepas tu kita akan tukar dulu R1. Okay, R1 yang baru. 103/2. Kosong half kosong. Dengan 3/2 R3. Kat sini kena careful lah. Sebab sekarang awak nak tolak dengan pecahan. 3/2 R3. Tengok semua dekat R3 ni darab dengan 3/2. Okay. Semua item kat situ. So kosong memang dapat kosong. Yang kedua pun kosong. Okay, yang ketiga dapatlah 3/2. Okay, yang sebelah sini pula -2 darab -3/2. Dapat berapa? 3. 3. Lepas tu kat sini 1 darab -3/2. So -3/2. Kat sini pun akan dapat 3 lah. Kejap. Saya tengok R1 saya salah tengok ni. 3/2 R3. Betul kan? 3/2 R3. R3 sini dapat 3. Betul lah madam. Ini dapat negatif. Okey, betul 1, Sebab 0, 3. Betul. okey, lepas tu kita akan dapat 1, 0, Madam, 0. yang 3 tu saya dah pening kan. Yang 3 tu bukan negatif Negatif. Sebab dia tolak 3/2. Betul lah, sebab tu saya rasa macam salah. Betul lah negatif. Negatif kan? Sebab kita buat tolak. Kita buat tambah. Sebab ni dah tolak. So 3/2 darab dengan -2. So awak akan dapat -3. Maknanya yang 3/2 tu positif. Positif. Sebab kat sini tolak, saya letak kat sini. So dia tak boleh lah darabkan dengan -3/2. Okay. Thank you. Lepas tu 1/2 tambah 3/2. Sebab dia tolak-tolak. So dapat berapa? Yang 3/2 tu bukan 3/2 positif tu juga ke? positif. Dia pun positif. Okay, thank you. Okay, so 1/2 tolak 3/2. So dapat -1 lah kan? Ya. Lepas tu 0 tambah 3. So dapat 3. -3. -1, 3. Okay. So ini untuk R1. Untuk R3 pula. R2 pula yang baru. Okay, R2 yang baru salin R2. 0, 1 negatif half. So 1 negatif half. Okay. -1 half kosong. Okay. Lepas tu R2 tambah half R3. Half R3. So 0, 0 half. Ni tambah. So half R3 ni jadi -1 half dengan -1. 1 half -1. Betul? Okay, betul lah. So kita kira dapat 0, 0, 0. 0, 1, 0. Sebab kita tambah. Okay, -1 tambah -1. -2. Half tambah half dapat 1. 0 tambah -1. -1. So 0, 1, 0. -2. 1, -1. Yang ni tambah lah tadi. Astaghfirullahaladzim. Baru saya perasan ni. Ni salah ni. Sebab 0 tolak 3. 3 lah. 0 tolak betul lah dekat situ. Okay, so kita salin balik. The last step. Yang kita tak ubah row 3. So ini awak salin dulu. Okay, row pertama 1, 0, 0. 3, -1, 3. Okay. Row kedua 0, 1, 0, -2, 1, -1. 0, 1, 0, -2, 1,
negatif 1. So, sebab kat sebelah kiri dah jadi inverse, dah jadi identity, so ini adalah inverse dia. Maksudnya A inverse is 3, negatif 1, 3, negatif 2, 1, negatif 1, negatif 2, 1, negatif 2. Dah settle. Maknanya kena settlekan kolom 1, tu kolom 2, kolom 3. Kolom 1 tu settlekan nombor 1 dulu. Bukan nombor 1 lah. Jadikan 1 dulu sebelum nak jadikan yang kosong tu. Lepas tu dah settle kolom 1 baru move on kolom 2. Settlekan 1, tu buat kosong, tu dah settle baru move on kolom 3. Yes, betul. So kalau awak ikut saya punya template, memang ni je lah yang awak akan buat. Memang ni ada 1 lah. Kalau kat sini belum 1, kalau yang first ni belum 1, so ada lagi 1 lah awak akan buat R1, dia punya operation apa nak jadikan dia 1. So dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni je, lepas tu dah dapat dah awak punya inverse. So kalau awak tengok kat buku rujukan pun, dia ada macam-macam cara. Nanti awak tengoklah. Kalau awak nak tengok contoh IRO dekat Google pun banyak. Tapi nanti awak akan nampak lah berbeza. Sebab dia sebenarnya ikut logik je. Dia punya aim, macam saya kata tadi lah, awak nak jadikan dia identity. Menggunakan apa-apa operation awak nak, tapi mesti kena satisfied 3 ni lah. Tak boleh guna benda lain lah. Mesti guna 3 benda ni je. Tak boleh guna, macam saya kata tadi lah, row darab row tak boleh, row bahagi row tak boleh, macam tu, benda-benda tu. And then awak punya aim nak jadikan dia identity, tak kisah macam mana pun. Tapi yang saya ajar awak ni, saya dah letak, saya dah bagi template. Untuk every metric memang pakai benda yang sama je. Kita settle by column. Dah settle by column, dan yang 1 tu, yang awak jadikan 1 tu lah reference untuk row awak. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita end our